Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat yang baik ini untuk kita sama-sama membicarakan tentang satu tajuk yang penting dalam hidup kita apabila kita berhadapan dengan ujian dan juga kesukaran dalam hidup kita ini. Tajuk yang kita bincangkan pada kali ini, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, yang lebih dekat dengan suasana yang kita hadapi saat inilah. Kerana ramai di kalangan kita pada saat ini berhadapan dengan ujian-ujian dalam hidup. Kemudian yang tak adalah ujian ini hanya mampu kita sebut ialah dengan kesabaran. Kita diajar supaya sabar dalam setiap apa yang kita lalui dalam hidup kita ini. Ini berdasar pada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya ganjaran ataupun innama yuwaffas sabirun akan diganjarkan pada orang-orang yang sabar dengan satu ganjaran ataupun akan disempurnakan di atas kesabaran mereka itu ajrahum bighairi hisab, ganjaran yang tidak terkira banyaknya. Kita sebut senang kan? Sebut sabar. Sabar, tapi kebanyakan di kalangan kita ni payah kita nak melalui saat yang demikian. Kerana bila kita belum kena, boleh jadi kita boleh sebut kita sabar. Bila kita belum diuji dengan ujian yang berat, boleh jadi kita kata, ya saya bertahan, ya saya menahan diri saya. Tapi bila kita terkena, bila kita dah terjadi pada kita keadaan itu, maka di waktu itu terlalu sukar untuk kita nak lalui. Maka tak adalah ubat yang lebih kita diajar supaya kita bertahan dengan ujian-ujian itu ialah dengan kita sabar. Bila kita sabar, maka kita akan dapati ganjaran yang lebih banyak lagi lepas pada itu. Ya, kita akan pahit di waktu mana kita kena itu. Tapi lepas pada kita bertahan, kemudian kita nampak ganjaran Allah yang banyak, maka di waktu mana lepas pada itu, Allah akan bagi pada kita ajrahum bighairi hisab, ganjaran yang tak terkira banyaknya dalam hidup ini. Kalau kita baca, sama juga dengan ayat 1000 dinar yang kita sentiasa ulang kan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk jalan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sebut demikian. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah tunjuk jalan makhraj, jalan keluar daripada permasalahan yang dilalui. Demikian juga dengan bagaimana kita melalui yang disebut dengan ujian dalam hidup kita ini. Maka kesabaran itu satu perkara yang perlu kita ada pada diri kita, bertahan. Maksud sabar ni ialah kita boleh kembali pada Allah. Kita boleh istirja' ilallah. Kita balik semula pada Allah. Semua yang berlaku pada diri kita ni, bila benda yang terjadi dalam hidup kita, bibir kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Ini kalimah yang menunjukkan kesabaran. Kalau ada orang tanya, apa kalimah yang menunjukkan kita sabar, Ustaz? Maka kita jawab, kalimah yang menunjukkan orang tu sabar ialah bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang menunjukkan apa sahaja pada diri kita lah. Termasuk tercucuk duri pada kaki kita. Dan kita sebut inna lillah ni tak semestinya orang mati. Ramai orang kita bila dia ingat, bila dah mati baru kena sebut inna lillah. Tak.
Sebenarnya kalimah inna lillah ini untuk orang yang sabar, yang menunjukkan dia bersabar dengan kerenah-kerenah dalam hidup dia, ataupun ujian-ujian yang dilalui dalam hidup dia. Ini kalimah yang kita diajar supaya kita ulang, sebut dan sebut dalam hidup kita dengan kalimah-kalimah demikian. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wabasyiris sabirin." Kabar gembira pada orang sabar. Bagaimana orang sabar? Alladzina iza asabathum musibah. Orang yang diuji dengan dia dalam hidup dia musibah-musibah. Lalu mulut dia sebut, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Tak mudah kan dalam hidup kita melalui keadaan yang demikian. Kemudian Abu Warrad daripada Muhammad bin Muslim berkata, seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang tu datang berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dia sebut ada Rasulullah musibah yang dia kena. Dia sebut, "Ya Rasulullah, habis harta-harta aku, sakit badan aku." Dia sebut ada Rasulullah. Dia tak sebutlah macam mana habis harta dia, dan dia tak sebutlah penyakit apa yang dia sedang alami saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "La khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wala yasqamu jismuh. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabbarahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada kebaikan, tidak baik seorang hamba yang Allah tidak habiskan hartanya sama sekali dan Allah tidak sakitkan padanya. Sesungguhnya Allah, jika dia cinta pada seorang hamba, Allah ni idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah ni sayang pada seorang hamba, ibtalah, Allah akan uji hamba tersebut. Allah jadikan ujian dalam hidup hamba tersebut. Kemudian wa idzabtalah sabbarahu. Ketika mana kamu diuji, maka sabarlah pada diri kamu. Sabarlah kamu menahan ujian tadi. Maknanya waktu tu Allah nak tengok setakat mana kamu ni kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak mudah kan? Ada di kalangan kita disebut, "Ustaz sedaplah sebut sebab Ustaz tak kena." Cuba Ustaz kena, dia sebut demikian. Kita jawab, siapa saja di kalangan kita, tak kira siapa saja di kalangan kita ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian, tak kira dia ustaz, dia baru nak start, dan apa saja dalam hidup dia, dia kena melatihkan diri dia menjadi orang yang bersabar. Tak ada ganjaran yang lebih hebat dalam hidup ni kecuali bila kamu diuji dengan ujian-ujian demikian, kamu sabar dan kamu sabar pada diri kamu. Rasulullah sebut pada sahabat tu, tak habis pun harta benda kamu tu. Yang kamu kata habis harta-harta aku, tak habis. Rasulullah kata, la yazhabu maluh. Tak habis pun harta benda dia. Boleh jadi kamu rasa yang tu habis. Tapi ada lagi yang lain. Paling-paling tidak, nyawa kamu masih lagi ada. Itu kan tanda harta kamu yang kamu miliki. Wala yasqamu jismu. Kalau kamu kata kamu sakit, kat mana je kamu sakit? Bahagian tertentu je kamu sakit. Bahagian lain tak semua sakit pada diri kamu. Dan kamu kena ingat, bila Allah, iza habballahu abdan ibtalah. Bila seorang itu dicintai di sisi Allah, Allah akan uji dalam hidup dia. Allah mula jadikan ujian. Bila Allah jadikan ujian dalam hidup dia, sabbarahu. Hendaklah dia belajar untuk menjadi sabar di atas ujian yang terkena pada diri dia. Kita ni tak ada tempat dan tak ada ruang yang Allah tak uji, para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian, jangan ingat bila para hadirin sekalian tak ada masalah, para hadirin sekalian tidak bermasalah. Tidak. Bila kita ni tak ada masalah, kita sedang berhadapan dengan masalah. Bila kita tak ada masalah yang kita sangka tak ada masalah itu, sebenarnya kalau kita leka, kita bermasalah dalam hidup kita. Ini kena faham pada diri kita demikian. Dalam hidup kita ni, semua dalam hidup kita ni Allah jadikan senang pun ujian, sakit pun ujian. Kemudian sihat pun ujian, kemudian sakit pun ujian. Senang dan susah pun ujian. Senang tu pun ujian, susah tu pun ujian. Dalam hidup kita, dua-dua ujian. Lalu kita diajar supaya apa dia? Sentiasa bersabar dengan mentaati perintah Allah. Sentiasa pada diri kita bertahan dengan setiap ujian Allah. Lalu insya-Allah dengan kekuatan kesabaran tadi, Allah akan bagi satu hikmah yang banyak lepas pada ini.
Kena sabarlah. Walaupun hati kita rasa terbeban, badan kita rasa lunyai menahan ujian dalam hidup kita. Tapi sebenarnya nanti kita akan tegak berdiri dalam keadaan kita mampu untuk sujud dan sujud pada Allah. Kenapa? Kerana kita rasa syukur di atas kesabaran kita dalam berhadapan dengan ujian yang panjang dalam hidup ini. Sabar kan? Pada mulut biar sabar. Pada jari biar sabar. Pada tuadan biar sabar. Ujian kita ni tak akan berhenti. Cecaan orang, makian orang, segala benda yang dilakukan pada kita ni akan berterusan, akan berlaku dan akan berlaku keadaan yang sedemikian rupa. Ini ujian pada diri kita ni. Ali bin Abi Talib pernah berkata, ayyuma rajulun habasahu sultan zulman famata fi habsihi fahuwa syahid, fa in darabahu famata fahuwa syahid. Katanya Sayyidina Ali, mana-mana seorang yang ditahan oleh pemerintah yang zalim, dia dipenjara oleh pemerintah yang zalim, kemudian dipenjara tadi, suatu hari dia mati, fi habasihi fahuwa syahid, mati dia itu dianggap syahid. Mati dia, pamat, kemudian dia mati dengan keadaan yang dia berlaku, yang dilalui, dia dapat pada pemerintah yang zalim, yang kejam. Kadang-kadang bila pemerintah, orang yang merintah dia ada kuasa, dia mula lupa daratan. Lalu dia kenakan berbagai-bagai tekanan pada orang-orang bawahan. Dia kenakan berbagai-bagai ujian. Kan ramai di kalangan kita kan, tanah yang dirampas, hak dia diambil, kemudian jawatan dia dipecat, kemudian kadang-kadang diturunkan kedudukan, kadang-kadang ditukar kerja, kadang-kadang ni orang yang berkuasa ni ke atas diri dia. Yang kita diajar supaya sentiasa baca doa. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, lindungilah aku daripada dililit dengan hutang piutang yang banyak dan wa qahrir rijal. Wa qahrir rijal ni orang yang ada kuasa menekan orang yang bawahan. Maka di waktu tersebut, suatu hari kita ni berhadapan dengan ujian ini. Ujian ditukar 24 jam. Kemudian kita ni digam. Kadang-kadang kan digam. Ustaz-ustaz yang mengajar ni digam kuliah dia. Tidak dipanggil, tidak dibenarkan untuk bercakap. Macam-macam gaya. Orang yang ada kuasa, bila dia ada kuasa, dia gunakan kuasa dia untuk nak menahan yang disebut dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Dia tahan benda demikian. Dia tak bagi peluang dan sebagainya. Suatu hari kita mati. Mati dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana itu. Lalu mati itu dianggap mati syahid. Fa'in darabahu, kalau sekiranya dia dipancung, dipukul dan dibunuh dengan keadaan yang demikian, famata fahuwa syahid. Kemudian dia mati, maka dianggap mati syahid juga pada orang yang demikian. Sebab tu kita kena bersabar di atas setiap ujian. Jangan kita rasa letih dan jangan kita rasa penat dengan ujian-ujian yang kita lalui. Dalam hidup kita ni, bila kita berhadapan dengan ujian-ujian apa saja pun, kita sentiasa istirja' ilallah. Balik kepada Allah dalam hidup kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ni sentiasa hidup kita begitu pada diri kita ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innar rajula latakunu lahu darajatun indallah la yuballighuha bi amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seseorang itu akan menjadi darjat yang tertinggi di sisi Allah. Seseorang itu sesungguhnya adalah Allah Taala menyediakan satu darjat bagi seseorang. La yuballighuha, tak akan sampai darjat itu bi amali, dengan amalan dia, hatta yubtala bi bala'in, sehingga dia diuji dengan ujian-ujian fi jismi, pada jasad dia. Fayablughuha, sehingga kan dengan diuji dengan ujian yang dahsyat daripada jasad dia itu menyebabkan terangkat darjat dia bizalik, naik dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni sebab tu kita kan, kalau kita kena ujian, kita kena tahu Allah sedang nak mengangkat darjat kita.
Allah sedang nak meninggikan darjat. Orang yang ada darjat orang biasa-biasa, kemudian satu hari ditawar untuk dia naik darjat dia menjadi gelaran datuk. Nak tak dia? Tentu dia nak. Kenapa dia naik darjat? Dia panggil demikian. Naik jadi datuk. Datuk kemudian dapat lagi tawaran untuk jadi Datuk Seri. Misal contohnya. Dia nak tak? Nak lah. Sebab naik darjat lagi. Di sisi tuanku je baru. Di sisi agung dunia. Di sisi raja-raja di dunia. Kemudian daripada Datuk Seri, naik lagi jadi Tan Sri. Datuk Seri naik jadi Tan Sri. Daripada Tan Sri, naik lagi jadi yang disebut dengan Tun dan sebagainya. Semua mereka nak. Kenapa mereka nak? Kerana mereka yakin dengan naiknya darjat ini menaikkan lagi kedudukan pada pandangan manusia. Pada pandangan manusia. Di sisi Allah sama juga. Kalau kita nak naik kedudukan kita sampai al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, sampai waliullah, Allah tak akan naikkan begitu tanpa Allah jadikan ujian. Allah jadikan ujian itu, ujian ini dalam hidup kita ni, daripada orang biasa menjadi orang yang khusus. Daripada orang yang khusus menjadi orang yang khususil khusus. Yang terpilih. Daripada yang terpilih, naik lagi kedudukan, naik. Sampai kita ni dekat-dekat dengan Allah. Apa dia? Waliullah. Dia panggil demikian. Ni cara Allah nak jadikan dalam hidup kita ni naik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu lamma nazala qawluhu ta'ala man ya'mal su'an yujza bih. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa al-farahu ba'da hadhihi al-ayah? Kaifa al-farah ba'da hadhihi al-ayah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, alasta tamradun alaysa yusibuka alaysa tansub alaysa tahzun fahadha imma tahzuna bihi, yakni in jami'a ma yusibuka yakunu kaffarah li dhunubika. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana turun ayat man ya'mal su'an yujza bih. Siapa-siapa yang buat dengan benda yang buruk, siapa-siapa yang dibuat dengan perkara yang buruk, siapa yang berbuat dosa, pasti dibalas menurut dosa yang dia buat tadi. Dosa yang dibuat tadi. Bila begitu je Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana akan dapat kita gembira setelah mana turun ayat ni ya Rasulullah? Abu Bakar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah kita nak gembira bila Allah Subhanahu wa taala sebut man ya'mal su'an yujza bih. Siapa-siapa yang buat dosa-dosa, yang buat benda-benda yang buruk, su'an, benda-benda yang tak baik, yujza bih, niscaya Allah akan balas. Allah sendiri yang akan balas. Allah Subhanahu wa taala sebut. Abu Bakar pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita nak rasa gembira ba'da hadhil ayah? Bila turun ayat ni ya Rasulullah, maka kita ni tak rasa gembira lah sebab Allah nak balas dengan kesilapan yang kita buat, yang dosa kita buat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ghafarallahu laka ya Abu Bakar, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kamu wahai Abu Bakar. Allah ampunlah dosa kamu wahai Abu Bakar. Alasta tamradun, tidakkah kamu ni akan rasa sakit dalam hidup kamu? Alaysa yusibuk, tidakkah itu satu musibah pada kamu? Satu benda yang musibah. Maknanya alaysa tansub, alaysa tahzun, fahadha mimma tujzauna bih. Tidakkah kamu ni ditimpa dengan nasib yang tak baik? Tidakkah kamu dalam hidup kamu pernah rasa duka cita, duka citakan pada kamu? Inilah fahadha mimma tujzauna bih. Inilah yang dianggap balasan Allah pada diri kamu. Allah kafarah segala-galanya di atas dunia ni lagi. Dengan kesilapan kamu tu, bagaimana? Yakni anna jami' ma yusibuka yakunu kafarah li dhunubika. Kamu kena ingat ketika mana kamu kena diuji dengan ujian-ujian yang menimpa dalam hidup kamu itu satu cara Allah nak membersihkan dosa-dosa kamu sepanjang kamu di atas dunia lagi,
sebelum kamu dihadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab demikian pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menyebabkan kegembiraan Abu Bakar, Allahu Akbar. Sukalah kalaulah Allah jadikan kita ni kesukaran, Allah jadikan kita ni ujian, rupa-rupanya Allah sedang mengkafarah dosa kita. Rupa-rupanya Allah sedang membuang kesilapan-kesilapan kita. Bila kita kena sakit, bila kita kena ujian itu, kena ujian ini, maknanya apa dia? Allah sedang membersihkan kita daripada dosa-dosa lalu yang pernah kita buat sebelum daripada ni. Inilah yang dimaksudkan tujzauna bih, dibalas pada kamu terhadap dosa kamu tadi. Ni bila turun ayat man ya'mal su'an yujza bih tersebut, lalu Abu Bakar tanya, Rasulullah dengan ayat ni macam takutlah ya Allah. Ya Rasulullah, takut. Kerana apa dia? Kerana Allah nak balas. Macam mana nak buat? Lalu Rasulullah kata, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kamu wahai Abu Bakar. Tamradun alaysa yusibuk. Bila kamu sakit, waktu mana kamu sakit itu, itulah di antara musibah yang Allah jadikan pada diri kamu. Kemudian, tidakkah kamu mendengar berita-berita yang menyedihkan dalam hidup kamu? Kamu mendapatkan dalam hidup kamu ni keadaan yang menekan pada diri kamu. Stres. Orang Melayu kita sebut ni stres. Kita ni kadang-kadang datang perasaan stres. Perasaan emosi yang benci. Emosi yang tak baik pada diri kita ni. Semua tu cara Allah nak kafarah dosa-dosa kamu yang Allah jadikan di atas dunia ini supaya kamu mati menghadap depan Allah dalam keadaan sebersih-bersihnya. Allahu Akbar. Gembiralah. Ni kabar gembira yang Allah sediakan untuk diri kita bila kita hidup di atas dunia ini berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dan kesukaran yang kita lalui. Lagi berat kita tanggung, lagi banyaklah dosa kita terhapus. Lagi senanglah kita menghadap depan Allah. Ini cara Allah jadikan demikian. Lagi kita terbeban, lagi kita banyak bermasalah dalam hidup, lagi itulah Allah sedang buang dosa-dosa kita. Allah sedang bersihkan segala kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Lalu, kita menghadap di depan Allah dalam keadaan yang kita tak ada lagi yang dosa-dosa. Tapi yang kita ada apa dia? Pahala-pahala di atas kesabaran yang Allah jadikan pada diri kita ni, di atas ketaatan kita, di atas dunia ini sendiri. Sebab tu kita ni bertahanlah dengan segala apa yang Allah kurniakan pada kita ni. Jangan kita ni rasa berat je pada diri kita. Jangan. Tetapi kita rasa semua ni satu perkara yang indah dan satu perkara yang menggembirakan kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ali bin Abi Talib berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, unzilat alayya ayat hiya khairul li ummati min ad-dunya wa ma fiha." ثم قرأ هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به ثم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا فتصيبه شدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا. الله أكبر. Sayyidina Ali cerita ketika mana turun ayat ini, satu ayat ni, Rasulullah keluar berjumpa dengan kami semua. Rasulullah bagi tahu pada semua di kalangan kami. Rasulullah kata, unzilat alayya ayah, telah turun pada kami satu ayat, pada saya ni satu ayat yang hiya khairul li ummati, ini kabar gembira pada umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut minad dunya, daripada apa yang terdapat dengan dunia ini. Kabar gembira apa atas dunia ni? Atas dunia ni, khabar kita dapat kenderaan baru, khabar kita dapat apa dia? Dapat anak-anak, khabar kita dapat yang disebut dengan jawatan. Khabar apa yang mengembirakan kita di atas dunia? Tak ada lebih baik daripada khabar ini. Khabar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita yang lebih baik daripada dunia. Wa ma fiha, dan apa yang terkandung di antara dunia yang terdapat ini. Kan ada orang yang bila dia dapat berita, dia dapat projek 1 bilion, misal contoh. Dia dapat projek 1 bilion. Dia pun gembira, meloncat dia. Oh, suka. Tak, Rasulullah kata ini adalah lebih suka daripada itu. Kalau ada orang kata dia jumpa emas, berapa ketul? 10 ketul emas. 10 gram. 10 kilogram, misal contohnya. Dia berjumpa dalam tanah dia, emas.
yang dia berjumpa ni, dia tak payah terloncat gembira. Ada lagi yang mengembirakan dia. Apa dia? Wa ma fiha, dan apa yang terkandung dalam dunia. Summa qara'a hadhil ayah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat ni. Ayat apa dia? Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa-siapa yang buat benda yang buruk akan dibalas kepadanya. Ni ayat yang mengembirakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berita gembira pada kami. Berita gembira pada umat aku yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu dibaca ayat, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa-siapa yang berbuat benda yang buruk akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Orang mukmin ni, summa qal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innal abda, seorang hamba Allah ini, iza aznaba zamban, ketika mana dia berbuat dosa, satu dosa yang dia buat, fatusibuhu shiddatun bala'un fid dunya, lalu Allah kenakan pada dia satu musibah ataupun bala yang berat je di atas dunia. Berat atas dunia. Kerana dia buat dosa tadi. Allah balas. Balas fid dunya. Di dunia ni lagi. Sebenarnya apa dia? Fallahu akram. Sebenarnya Allah sedang memuliakan dia. Min an yu'azzibahu thaniyan. Daripada dia diazab kali kedua di dalam kubur nanti. Di pada mahsyar nanti. Mana nak? Allah azab di dunia ke? Maksudnya Allah uji kita dengan ujian di dunia ke? Ataupun Allah jadikan musibah kita ni di akhirat? Lebih baik di dunia. Lebih baik di dunia. Dunia ni kalau diberi pilihan di antara kita dengan yang disebut dengan kehidupan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, baik di dunia. Allah balaslah di dunia. Tak jadi masalah dalam hidup kita. Segala yang kita lalui, segala yang kita sukar, daripada keadaan yang kita bebanan, ujian, tekanan, segala apa pun, kita bertahan dengan ujian ini. Kita bertahan dengan dunia ini. Lebih baik Rasulullah kata, fallahu akram. Allah sedang memuliakan dia. Allah sedang memuliakan dia. Min an yu'azzibahu thaniyan. Daripada dia terazab pada alam yang kedua nanti, itu alam barzah, alam akhirat. Diseksa di sana, jauh lebih baik diuji di atas dunia dibandingkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu cara yang disebut dengan apa dia? Man ya'mal su'an yujza bih. Ayat ni Rasulullah kata turun je ayat ni menunjukkan gambaran apa dia? Bernilainya ayat ni. Hebatnya Allah bagi pada umat aku. Sukanya aku dengan kabar gembira ini. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan dengan ayat ni, Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Bila kita kena ujian yang banyak, kita nampak di sana ada ganjaran yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Abu Lis berkata, seseorang tidak akan mencapai tingkat orang yang baik kecuali dia dengan sabar atas penderitaan, kesukaran dan juga gangguan. Dan Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi, kamu kalau kena ujian, kena apa pun, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana telah sabarnya para rasul-rasul yang bersemangat besar sebelum daripada kamu ini sendiri. Kamu ini sendiri. Maknanya Allah sebut ada Rasulullah, fasbir, kamu kena sabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana telah sabarnya para rasul-rasul dahulu. Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu, di antara sahabat-sahabat yang terkenal dengan ujian dalam hidup. Sampai peringkat orang palang Khabbab Al-A'rad ni, lalu disebut ada dia, Khabbab, bagaimana kalau sekiranya tempat kamu digantikan dengan Muhammad? Orang kafir sebut demikian. Demi Allah disebut, janganlah Rasulullah itu kena, biar aku kena. Aku lebih rela daripada aku terkena, daripada Rasulullah jalan tercucuk duri-duri di jalan. Lebih baik aku yang kena. Khabbab, dia jawab demikian, bagaimana cinta dan kasih dia pada Rasulullah. Lalu disebut, kami datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersandar dengan serban dia di bawah naungan Kaabah. Rasulullah ni, dia ambil kain serban, Rasulullah biasa ikat je kain serban tu di betis gitu, kemudian sandar dekat dengan dinding Kaabah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan demikian. Maka kami mengeluh kepadanya penderitaan kami. Kami mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kamu boleh berdoa pada Allah supaya tolonglah kami? Maknanya gambaran demikian. Rasulullah sampai termenung di bawah naungan Kaabah. Bersandar di dinding naungan Kaabah tu, tengok sahabat-sahabat bagaimana kena ujian-ujian yang dahsyat. Lalu Khabbab sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, tak boleh ke kamu berdoa pada Allah supaya Allah tolonglah kami, Allah bantulah kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera duduk dengan muka yang telah merah. Berubah muka Rasulullah. Rasulullah pun bersila. Merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Inna man kana qablakum kana yu'tir birrajul fayuhfaru lahu fil ard hufratan wa yuja'u bil minshar fayudau ala ra'sih fayuj'ala firqatain ma yasrifuhu dhalika an dini." Rasulullah kata, sesungguhnya umat sebelum daripada kamu, inna man kana qablakum, orang-orang yang sebelum daripada kamu, kana yu'ta birrajul, dia telah ditangkap oleh seseorang itu, fayuhfaru lahu fil ard hufratan wa yuja'u bil minshar, lalu diikat di atas muka bumi ini dan dikangkangkan dia, dibuka pada dia, wa yuja'u bil minshar, dan dibawa gergaji, dibelah, fayudau ala ra'sih, diletakkan gergaji di atas kepala itu, fayaj'alu firqatain, digergaji, terbelah dua badan mereka ni, ma yasrifuhu dhalika an dini, mereka sekali-kali tidak bertukar daripada agama Islam ini sendiri. Allahu akbar. Mereka kan kuatnya ujian ini yang kena pada mereka, Rasulullah kata jauh lebih teruk daripada kita. Kita ni tak pernah lah sampai kena gergaji tu badan kita. Kita ni diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang menekan jiwa saja. Terbelah dua perasaan, orang panggil demikian, pada diri kita. Manakala di kalangan orang-orang yang terdahulu, orang terdahulu bukan perasaan terbelah dua, tetapi tubuh badan mereka terbelah dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma yasrifuhu dzalika an dini, mereka sekali-kali tidak menukarkan, mereka tak berpaling tumit. Maknanya senang cerita, tak lompat pati walaupun berlaku ujian macam mana sekalipun. Orang kita ni kena sikit je, kena sikit, teh bagi duit RM50 lepeh terus, tukar atap zinc sikit lepeh terus. Orang kita ni maknanya kena ujian sikit je Allah jadikan, sukar sikit je dalam hidup, beria dah, cari dah bendera putih, nak angkat bendera putih. Ni perangai orang kita, bagaimana tak sabarnya dalam berhadapan dengan yang disebut dengan ujian dalam hidup. Sabar dalam hidup kita ni. Bila kita kena ujian sikit dalam hidup kita, cari Allah. Kita bangun tahajud malam, baca doa, cari masa beginilah. Jangan diejek orang-orang macam ni. Kadang-kadang orang kita diejek pula. Dulu waktu mana kamu segar-segar, kamu tak ingat pada Allah. Sekarang baru kamu nak ingat pada Allah. Tak apalah, dalam susah pun baru ingat pada Allah. Allah pun maha pemurah dengan hamba-hambanya. Tapi kalau lebih baik lagi, waktu mana sihat tersebut, waktu mana kamu kaya tu, waktu mana kamu senang tu, kamunya diajar supaya ingat pada Allah. Barulah waktu mana kamu dalam keadaan kamu susah ini, barulah Allah kenal pada diri kamu. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebut, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kamu kenal pada Allah waktu mana kamu senang, Allah akan kenal kamu waktu mana kamu dalam keadaan susah. Bila kita susah baru nak cari Allah. Orang kita kan begitu perangainya. Bila dia dah sakit, baru kalau nak cari nombor telefon ustaz. Baru sibuk nak telefon ustaz. Ustaz, saya dapat nombor telefon ni daripada kawan saya. Kawan saya tu pun dia dapat daripada kawan dia yang biasa dengar kuliah ustaz. Dia sebut demikian. Tak apalah. Yang pentingnya, kamu dah mula mencari ustaz. Waktu mana sebelum daripada ni, kamu tak cari pun ustaz. Yang pentingnya sekarang, kamu dah mula cari Allah. Senang ceritanya. Buat permulaan, kamu cari ustaz-ustaz yang boleh menolong kamu untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni nak sebut gambaran bagaimana besarnya nilai ganjaran yang Allah sediakan.
Humaid daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli al-ardi fayuqmasu fi an-nar ghumsatan fayakhruju aswad muhtariqan fayuqala lahu hal marra bika na'imun qattun idza kunta fiha fayaqulu la azal fi hadhihi al-bala' منذ خلقني ويؤتى بأشد أهل الدنيا بلاء فيغمس في الجنة غمسة يعني يدخل فيها ساعة فيخرج كأنه قمر ليلة بدر فيقال هل مر بك شدة قط فيقول لا لم أزل في هذا النعيم منذ خلقني. Ini peristiwa yang berlaku di mana berlaku di hari kiamat dengan nikmat ahli muka bumi ni, yang dia dapat nikmat yang banyak di atas muka bumi ni, nikmat yang berterusan. Fayuq masufin nar, lalu dicelup dia dalam api neraka. Dia dicelup sekali je. Fayuq mas ni maknanya celup sekali, lup sekali dalam api neraka. Ghamsatan fayakhruju aswadan, kemudian keluar tu hitam legam sekali celup dalam api neraka tu. Aswad muhtariqan, yang menghancurkan, menakutkan. Fayuqala lahu, lalu ditanya pada dia, hal marra bika na'imun qattun idza kunta fiha? Kamu sendiri kan, sepanjang kamu hidup ni, kamu pernah tak rasa nikmat yang kamu pernah nikmatilah nikmat tersebut? Nikmat makan ke, nikmat tidur ke, nikmat yang rasa nikmat, kamu rasa nikmat sepanjang bila dia kena celup sekali tu, kamu pernah tak merasai nikmat? Dia pun jawab, fayaqulu la, dia kata tak ada sekali pun. Lam azal fi hadhil bala' munzu khalaqani, tak adalah bebanan yang paling beban pada aku, bala yang paling teruk pada aku semenjak aku diciptakan oleh Allah. Bila aku kena saja celup sekali dalam neraka tu, hilang segala nikmat yang pernah dirasai dalam hidup aku. Wa yu'ta bi asyaddi ahli dunya bala'an, lalu dimasukkan orang yang diberi kepada orang ahli dunia yang ujian yang banyak-banyak di atas dunia. Banyak-banyak ni ujian. Allah jadikan sepanjang dia hidup tu ujian. Orang kata sudah jatuh ditimpa jentolak dia panggil. Dia panggil demikian. Bukan ditimpa dengan sudah jatuh ditimpa tangga dah. Dengan jentolak dia jatuhnya. Hidup dia ni ujian sepanjang dia hidup atas dunia sampai dia mati. Fayughmasu fil jannah ghamsatan, lalu dicelup dia dalam syurga sekali je. Sekali dalam syurga. Tarik balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masuk tu rasa sekali, rasa nikmat syurga sekali, masuk, tarik balik. Yakni yadkhulu fiha sa'ah, masuk syurga tu sekejap. Allah nak suruh rasa sekali dalam syurga. Fayakhruju ka'annahu al-qamar, waktu mana dia keluar daripada syurga tu, badan dia macam bulan bintang yang cantik, yang indah. Lailatul Badri, pada malam yang penuh dengan gemerlapan keindahan. Pada malam, gambaran tubuh badan dia. Fayuqal, lalu tanya pada hamba Allah, hal marra bika shiddatun qattun? Kamu pernah tak melalui bala-bala ujian-ujian yang banyak sekali je dalam hidup kamu? Pernah tak? Fayaqul, lalu dia jawab, la, dia jawab, tak pernah, dia sebut. Padahal atas dunia tu tak adalah dia sentiasa diuji. Zup, masuk dalam syurga sekejap, secelup je. Masuk dalam syurga tersebut, tak ingat dah rasa sakit, tak ingat dah rasa beban sepanjang kita hidup di atas dunia dahulu. Kerana sabarnya dia, kerana tahannya dia ni, lam azal fi hadin na'im munzu khalaqani. Dia sebut, tak pernahlah aku rasa nikmat semenjak dalam hidup aku ni. Tak pernahlah aku rasa sakit dalam hidup aku semenjak Allah ciptakan hari kejadian aku sampailah pada hari ni. Kerana kena celup sekali je dalam syurga, menghilangkan segala kesukaran dan kesusahan dia yang dia lalui sepanjang dia hidup di atas dunia dahulu. Tuan-tuan buat pilihan.
nak mengeluh ke, nak kufur ke, ataupun kita nak menjadi hamba Allah yang sabar dan syukur dalam hidup kita. Kalau kita jadi hamba Allah yang sabar dan syukur, Allah jadikan pada kita nikmat yang tak ternilai nikmat. Min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala sebut, ganjaran balasan pada orang yang sabar, satu ganjaran tak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Ajruhum bighairi hisab. Ganjaran yang banyak. Ni maknanya pada diri kita, kita nak yang mana? Kalau orang yang cerdik, dia kata, aku bersabarlah ya Allah. Aku bertahanlah dengan ujian ini. Tapi bagi orang yang fikiran singkat, dia akan sebut, kenapa aku? Kenapa aku? Dia akan sebut demikian. Kenapa dia yang kena menanggung? Allahu Akbar. Kenapa dia? Kerana Allah sayangkan dia. Kita jawab. Kalau Allah tak sayangkan kita, Allah biar je kita. Walau basatallahu rizqa li ibadi. Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau Allah bagi segala benda yang diminta oleh hamba-hamba aku ni, labagau fil ard. Nescaya kamu akan jadi manusia yang melampau di atas muka bumi. Tak sedar diri terus. Orang kita ni kan, bila kena PKP, kita pun tahan diri kita. Bolehlah jaga. Bila buka PKP, tak sedar diri terus. Tak sedar diri terus. Tak rasa yang dia pernah merasai kesukaran yang 1-2 tahun dalam hidup. Buka je sikit. Buka je sikit je. Tak sedar dah kita. Tak ingat dah pada Allah. Mula-mula tu, malam zikir, munajat, baca doa, macam-macam cara kita. Tengok, bila kita Allah selamatkan kita, mula kita lupa balik dalam hidup. Na'udzubillah min zalik. Jangan begitu para sekalian. Jadilah kita orang yang sentiasa nampak ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup kita ini. Gambaran yang besar yang Allah sediakan pada setiap orang-orang yang sabar dalam kehidupan dia. Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yud'a ila al-jannah alhammaduna lillah alladhina yahmaduna fi sarra'i wad-dharra." Orang yang pertama yang akan dipanggil untuk masuk dalam syurga siapa? Dalam syurga. Awwalu man yud'a ilal jannah. Orang yang pertama yang akan diseru untuk ke dalam syurga. Siapa dia? Alhammaduna lillah. Orang yang sentiasa bersyukur pada Allah. Hidup dia sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Dalam hidup dia. Alladzina yahmaduna fis sarra'i wad dharra. Yang dia sentiasa puji pada Allah dalam keadaan dia ni susah ataupun dia di dalam keadaan senang. Kita ni senang ke susah, Alhamdulillah je lah dalam hidup kita. Jangan kita ni jenis yang kenapa aku? Asyik kena je. Asyik aku je yang kena. Mengeluh yang tak sudah. Jangan para hadirin sekalian. Jadilah orang-orang yang, biar kita ni orang yang terawal di pada mahsyar nanti, bangun di pada mahsyar nanti, nama kita tu dipanggil, diseru oleh para malaikat. Dengar sekejap je, Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Kita di pada mahsyar nanti. Biar kita ni sentiasa nama kita. Ulang siar nama Ahmad Dasuki bin Abdul Rani. Misal contohnya. Di kalangan kita ni, biar kita ni dipanggil dan dipanggil oleh para malaikat Allah. Biar kita jadi demikian pada diri kita. Kenapa? Hidup atas dunia ni sentiasa sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bukan orang yang hidup orang yang suka mengeluh, mengungkit, tidak. Tapi kita ni orang yang sentiasa hidup dalam keadaan yang sentiasa nampak semua yang Allah bagi dalam hidup kita penuh dengan hikmah yang tersendiri. Lalu kita diajar supaya apa dia? Bertahan, bersabar, dan kita melalui dengan penuh rasa syukur pada Allah di atas segala keadaan yang Allah kurniakan pada kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua di kalangan orang sabar, insya-Allah, dan Allah masukkan kita ni dalam syurga Allah setelah mana ketaatan pada Allah. Dalam perbincangan yang akan datang nanti, kita akan sambung sikit lagi dalam membincangkan untuk diri kita ni menjadi manusia yang tabah dalam berhadapan setiap ujian dan setiap kenikmatan yang Allah jadikan pada diri kita. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan di kalangan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah